Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Alright, so kita dapat jumpa lagi sekali hari ni. Saya nak buat sharing mengenai iPhone. Dah lama tak buat sharing mengenai iPhone. Dan kali ni kita nak cerita soal kenapa orang gila sangat kat iPhone ni kan. Walaupun kita tahu dunia sekarang ni sedang menghadapi satu masalah ekonomi yang hebat, iaitu kadar inflasi melebihi kadar purata, ataupun inflasi kita teruk sangat-sangat. Tapi penjualan iPhone tetap, kita pergi mana-mana sold out. So kenapa orang gila sangat dengan iPhone ni? Okay, so jom kita start. Berikut merupakan 7 sebab kenapa. Okay, so point nombor 1, alright, adalah mengenai kelajuan dan juga tahan lama. Okay, kita tak boleh nafikan produk Apple ni merupakan satu produk yang berkapasiti kelajuan dia yang orang kata tu dia very fast and very good lah, senang cerita kan. Dia satu produk yang saya nak cerita very good, tapi ini sebab dah lah kan. But whatever is, saya cuma nak bagi tahu yang produk Apple ni susah sangat kita nak cari satu masa yang dia boleh jadi slow ke ataupun lagging ke, susah. Alright, dan perkara ni sebenarnya pernah berlaku satu masa dulu, iaitu benda ni jadi isu juga. Bila kita update kepada iOS terbaru, handphone kita akan jadi slow. Alright, ada rumours ataupun kata kabar angin mengatakan sebab diorang nak kita upgrade lah sebagainya kan. Dan benda ni pernah jadi isu sekejap. Lepas tu Apple ambil isu ni sebagai satu benda yang serius dan tak ada lagi berlaku perkara tersebut. Point seterusnya adalah mengenai dia punya ketahanan. Alright, produk Apple ni dia tahan lama tau bila kita pakai. Itu yang best tu. Okay, dia boleh pergi bukan setakat setahun dua tak, dia boleh pergi lebih daripada tu. Dan dia punya performance dia akan sama, alright, menurut apa operating system yang support lah untuk iPhone tersebut kan. Kalau kata dah tak support untuk iPhone tu, dan kita tak ada apa-apa lah, kena upgrade lah telefon kita. Tapi dari sudut performance dia punya kelajuan dan juga tahan lama, saya boleh katakan ianya satu kredit untuk Apple. Dan point seterusnya adalah mengenai user interface ataupun dia punya kalau kita perasan dia punya design dia. Bila kita buka iPhone kita kan, dia punya kotak-kotak tu. Jadi sebenarnya saya nak share pada korang, alright, pada siapa yang mungkin tak tahu perkara ni, satu info untuk korang juga. Sebenarnya user interface yang kita nampak kat iPhone ni, mereka lah trendsetter untuk kita nampak banyak jenama-jenama lain yang start pakai ni kan. Waktu zaman diorang dulu, semua orang ikut the trend, alright, everybody follow the trend. Kalau kita ingat balik kan, jenama-jenama lain, dia punya interface bukan macam hari ni. Dan yang mula-mula startkan interface macam sekarang ni, boleh scroll kiri kanan guna jari, Apple lah antara yang terawal untuk mulakan perkara ni. Dan benda ni pernah jadi isu dulu dengan jenama lain, sehingga berlaku patent issue, alright, sama menyaman mengenai patent. Dan korang boleh refer dengan link yang saya sertakan kat bawah. Okay, kemudian next one adalah mengenai Magic. Okay, apa saya maksud dengan Magic ni? Magic ni saya pernah gunakan jenama lain yang menggunakan operating system Android. Tapi apa yang saya perasan, bila kita scroll ataupun buat pembacaan, okay, kita akan nampak lebih smooth dekat iPhone. Sebagai contoh lagi, katakanlah kita nak back, okay, tanpa kita tekan butang back dekat atas kiri tu, kita just slide ke kanan je, kita akan nampak benda ni jauh perbezaan dia. Dia ada sikit lagging dan juga sedikit macam choppy tau dekat dalam Android punya telefon. Okay, saya tak tahu kenapa benda ni jadi, okay, tapi ini antara benda yang walaupun benda ni kecil, tapi bila kita combinekan dengan semua poin-poin kita hari ni, kita akan nampak kenapa orang gila kat iPhone ni. Okay, so antara point dia adalah smooth. Point seterusnya adalah mengenai ekosistem. Kalau korang yang dah follow saya dari dulu sampai sekarang, korang akan tahu saya ada iPad, saya ada Apple Watch, ada AirPods, ada telefon, MacBook, semua. Sebenarnya kita pakai benda ni semua bukan, korang kena ingat, kita pakai benda ni semua bukan untuk belagak. Alright, itu bukan tujuan dia. Kita sebenarnya pakai benda ni semua disebabkan kita dah terperangkap di dalam ekosistem mereka. Alright, so ekosistem dia orang ni bukan sekadar macam aku pakai headphone lain pun boleh juga. Sebagai contoh, saya ada headphone Sony. Jadi headphone ni saya pakai, memang saya tak nafikan dari sudut sound quality ianya sangat-sangat powerful. Okay, tapi walaupun saya ada Samsung, saya ada Sony ni, saya lebih prefer menggunakan AirPods. Okay, disebabkan ekosistem ni. Kenapa? Dari sudut bila kita connect ataupun kita nak hubungkan dengan telefon kita ataupun device Apple kita yang lain kan, dia akan keluar animation. Alright, animation yang kita nampak macam shock kan. Saya tak tahu lah, bagi orang yang gila benda ni, dia akan faham kan kenapa saya cakap macam ni. Okay, itu satu. Dari sudut bila kita nak connect, disconnect, benda tu lagi cepat. Okay, dia dari sudut simplicity and convenient, ianya sangat-sangatlah memberi satu pengalaman yang baru pada kita, especially pada siapa yang tak pernah try produk Apple. Dan antara perkara lain yang boleh saya sentuh mengenai ekosistem ni adalah mengenai, sebagai contoh saya ada Apple Watch. Jadi
saya boleh gunakan Apple Watch ni untuk saya unlock saya punya MacBook ke, iMac ke. Jadi saya boleh gunakan Apple Watch ni untuk unlock kita punya device. Lagi sebagai contoh, waktu kita dilanda pandemik dulu, satu masa dulu untuk kita nak buka Face ID kita kan, kita kena nak scan muka ni, kita kena buka kita punya mask tu sikit kan. Tapi pada ketika itu, bila kita ada Apple Watch, kita boleh gunakan Apple Watch ni sebagai verify, iaitu adalah kita. Right, jadi kita tak perlu buka mask untuk kita nak unlock kita punya telefon. Itu antara dia lagi. Okay, dan macam-macam lagi lah, pelbagai lagi perkara lain yang kita boleh gunakan ekosistem mereka ni. Okay, jadi seterusnya adalah mengenai saya boleh katakan third party software. Okay, bila kita gunakan iPhone ni, saya tak tahu kenapa lah kan, saya tak nafikan lah, dari sudut kamera memang iPhone boleh kata powerful, tapi saya tahu ada lagi jenama-jenama lain yang hebat. Bila kita ambil gambar, kita masukkan dekat dalam kita punya komputer, kita boleh nampak kualiti dia jauh beza. Memang ada yang jauh lebih advance dia punya kamera. Tapi bila kita cerita soal third party apps, dekat sinilah yang kita sebagai manusia biasa, bukanlah fotografer ke apa kan, normal user, kita nak gunakan all of these third party software, betul tak? Kita nak gunakan aplikasi-aplikasi third party ni yang lain. Jadi bila kita nak gunakan kita punya kamera dekat dalam aplikasi-aplikasi lain ni, saya tak tahu kenapa, tapi dekat dalam Android punya experience, gambar kita akan jadi, kualiti dia akan jadi low tau. Dan dia akan jadi satu kualiti yang tak cantik lah. Orang kata kita tak dapat macam mana waktu kita ambil gambar dekat dalam kedai kan. Kita ambil nama kedai, gambar tu clear, tapi bila masuk dekat dalam IG story ke, dekat TikTok ke, dia akan jadi lain. Kualiti dia akan drop. Berbanding dengan iPhone, dia akan kekal macam tu je. Itu yang best pasal iPhone tu kan. Jadi itu adalah poin mengenai third party software ataupun third party application. Okay, seterusnya mengenai lagging dan juga update. Alright, so poin ni dia berhubung kait dengan poin nombor 1 tadi, iaitu kelajuan. Jadi untuk dia nak lag sangat-sangat susah. Kalau kata berlaku pun, kita boleh buat force restart ataupun reboot kita punya iPhone, tapi perkara tersebut sangat-sangatlah jarang berlaku. Okay? Dan kalau kata nak kena reboot pun, tak ada benda-benda nak susah, nak kena cucuk kat dalam, tak ada. Just tekan beberapa step dia dan kita boleh reboot balik. InsyaAllah lepas tu perkara tersebut akan selesai. So ini adalah pengalaman saya beberapa tahun menggunakan iPhone. Daripada iPhone first kali keluar, tak tahu, tak boleh cari kotak dekat sini. Daripada first iPhone keluar, iaitu iPhone 2G kan, sampai ke sekarang, itu adalah pengalaman saya yang saya boleh katakan puas hati. Okay guys, so seterusnya mengenai update. Okay, so kenapa update? Apple ni dia pandai tau. Dia pandai buat user dia dari sudut marketing dia, dari sudut menjaga user dia. Okay, jadi Apple ni bijak tau, macam mana dia nak buat dia punya user tu rasa tak sabar, ataupun dia nak menjaga experience user dia ni. Dia akan bagi teaser. Alright, sebelum dia nak release update baru, dia akan bagi teaser dekat dia punya WWDC ataupun Worldwide Developer Conference. Korang perasan orang share live ke apa kan. So dekat dalam tu diorang akan share, alright, apa yang diorang nak keluarkan, apa masalah-masalah yang diorang akan selesaikan dalam update-update seterusnya yang boleh memudahkan urusan kita. So itu yang best pasal Apple ni ataupun pasal iPhone ni kan, dia akan bagi update ni. Dan satu lagi, pada pandangan saya, kita akan rasa lebih terpelihara. Sebagai contoh, recent lah ataupun latest masalah yang berlaku pada iPhone 14 Pro dan juga iPhone 14 Pro Max. Ada berlakunya masalah kamera bergegar ataupun berjoget tu kan. So apa diorang buat? Diorang cepat-cepat keluarkan update. Right? So itu antara perkara yang best lagi mengenai update dia. Okay? Dan seterusnya, tak lain tak bukan, iaitu resale value ataupun second hand value. Kalau kita buka hari ni, kita buka dekat Carousel ke, ataupun kita buka dekat eBay kan, kita boleh tengok harga-harga diorang ni tak turun merudum ataupun mendadak macam mana brand-brand lain di luar sana. Okay? So dia punya second hand value tu ada. Pada siapa yang baru nak start beli iPhone ke, korang harga dia mahal sangat lah kan, ada ke orang nak beli dia kalau aku nak jual balik ni? InsyaAllah ada. Alright, sebab permintaan untuk iPhone ni sentiasa ada dan tinggi sampai ke hari ni. Disebabkan apa? Disebabkan pada pandangan saya, inilah antara poin-poin dia. Okay? So orang minat dengan produk diorang. Sebab apa? Experience orang dapat lepas tu. Last but not least, mengenai ini juga antara soalan popular yang saya dapatkan. Betul ke iPhone ni tak boleh dapat virus ataupun tak boleh masuk virus? Ini adalah pandangan saya daripada pengalaman saya sebelum menjadi mobile game ataupun mobile app developer. So apa yang saya boleh katakan, memang ada beza tau. Sangat-sangat beza. Alright, experience dia. Saya setuju benda ni, saya rasa tim saya pun setuju benda ni, iaitu dia punya kesusahan tu nak masukkan aplikasi kita ni ke dalam Apple App Store dan juga Google Play Store. Jauh beza dia, right? Susah lagi nak masuk dalam Apple App Store. So ini juga menjawab, insya-Allah boleh menjawab soalan kenapa tak ada virus ataupun tak ada masalah-masalah aplikasi-aplikasi merepek ni semua dekat dalam Apple App Store. Ini antara sebab dia. Sebab apa? Untuk kita nak masukkan aplikasi kita ke dalam Apple App Store ni,
dia punya terms and condition ataupun piawaian yang diletakkan sangat-sangat tinggi. Jadi dia tak semudah-mudahnya kita nak masuk ke aplikasi, sebuah aplikasi ke dalam Apple App Store. Banyak filter yang diorang akan filter, okey. Diorang ada satu badan khusus yang dicipta untuk filterkan aplikasi-aplikasi yang akan dilepaskan ke dalam Apple App Store. Berbandingkan dengan Google Play Store, katakanlah kita buat aplikasi satu, kita ambil gambar, alright, ambil gambar kita sendiri, selfie, besok keluar aplikasi, nama kita, gambar kita kan. InsyaAllah dalam masa 24 jam diorang boleh luluskan. Okay, tapi berbeza dengan Apple App Store. Apple App Store ni, diorang punya beza adalah diorang akan betul-betul jaga, right? Sebab tu kita susah nak cari api lagi sekali. Sebab tu kita susah nak cari aplikasi-aplikasi yang tidak berkualiti di dalam Apple App Store. Tapi kita banyak jumpa aplikasi itulah, APK lah, sana sini semua dekat dalam Google Play Store, right? So sebab itu juga bagi pandangan saya, kualiti mereka sangatlah dijaga. Okay, alright, so guys, sampai situ je perkongsian kita hari ni. Saya harap, saya dah lama sebenarnya tak buat video pasal iPhone ni kan, jadi saya harap perkongsian kita ni bermanfaat pada korang semua. So ini adalah pandangan saya sebagai pengguna iPhone daripada iPhone 2G sampai ke sekarang, dan saya pun dah terperangkap dalam punya ekosistem, dan saya harap perkongsian kita ni bermanfaat pada korang semua. Sekiranya bermanfaat, jangan lupa untuk kongsikan, share, tekan butang share, bagi tahu pada kawan-kawan korang yang lain yang mana yang pengguna iPhone ke ataupun yang baru nak berhijrah ke dunia iPhone kan. So saya harap perkongsian kita ni bermanfaat pada korang semua, so you guys can get the idea sama ada nak tukar ke tak, ataupun nak try ke tak kan, ataupun nak kekalkan ke tak dengan iPhone ni. So far saya boleh kata memang puas hati dengan produk orang. And nama saya Habib. Inilah pandangan saya. I may be wrong, I may be right. You guys take care. Assalamualaikum. Keep in touch. Adios.